Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kajian Pengetahuan dan Kesediaan Guru Pendidikan Islam dalam pelaksanaan PBD di Sekolah Rendah di Daerah Sibu. Pengenalan. PBD dikonsepkan sebagai salah satu proses pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran iaitu PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan atau pencapaian murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Jadi PBD ini berlaku secara formatif dan sumatif serta sebagai pembelajaran untuk pembelajaran tentang pembelajaran. Seperti yang mana telah dinyatakan dalam PPM bahawa sekolah secara keseluruhannya menunjukkan skor pentaksiran kendiri yang baik untuk tahap keberhasilan murid yang kini telah membawa kepada pelaksanaan pentaksiran bilik darjah untuk memastikan pentaksiran penyeluruh dilaksanakan ke atas seluruh murid kepada semua murid dan tidak hanya berfokus kepada sistem peperiksaan semata-mata. Pentaksiran bilik darjah telah dilaksanakan bermula hujung tahun 2016 dan sebelum ini dikenali sebagai pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Jadi PBD mengekalkan semua konsep pentaksiran sekolah dan melibatkan penentuan tahap penguasaan murid dalam setiap mata pelajaran. PBD juga dikonsepkan sebagai salah satu proses pentaksiran yang berterusan dalam PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan atau pencapaian murid terhadap matlamat kurikulum yang dihasratkan. Dan PBD dilakukan secara formatif dan sumatif serta sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Menurut Arumugam 2020, pentaksiran bilik darjah iaitu PBD telah diperkenalkan dengan tujuan untuk menilai dan mengukur perkembangan pembelajaran seseorang murid secara holistik. Dan melalui PBD, guru dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, dapat mengesan perkembangan murid secara keseluruhan, merancang dan mengubah sesuai kaedah pengajarannya. Guru juga dapat mengetahui keberkesanan pengajarannya. Guru juga dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta mengasas sikap dan pembelajaran murid yang memerlukan perhatian. Dan PBD mempunyai antara ciri lain seperti iaitu holistik, mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dihasratkan dalam kurikulum serta pelbagai aras kognitif, afektif serta psikomotor dalam bentuk yang pelbagai, pemerhatian terhadap aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, folio dan sebagainya. Selain itu, PBD juga mempunyai ciri yang membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan pembelajaran dan ianya bersifat adil kepada semua murid. Namun realitinya, dalam pelaksanaan PBD, pentaksiran di dalam kelas tidak selaras dengan betul untuk setiap sekolah. Penyediaan bahan dan aktiviti pentaksiran yang bersesuaian kurang bertepatan dengan tahap murid dan juga kurang menarik. Terdapat juga guru memisahkan pentaksiran dengan peperiksaan. Guru juga kurang berkeyakinan dalam mentaksir murid. Begitu juga dari aspek kekurangan masa serta pelbagai kerja yang dihadapi oleh guru selain daripada PDP di sekolah. Berbalik kepada objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan guru pendidikan Islam sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Mengenal pasti tahap kemahiran guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan PBD dan mengenal pasti tahap masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Persoalan kajian, apakah tahap pengetahuan guru pendidikan agama Islam sekolah rendah dalam melaksanakan PBD? Dan yang kedua, sejauh manakah kemahiran guru pendidikan agama Islam sekolah rendah dalam melaksanakan PBD? Dan yang ketiga, bagaimanakah tahap masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan agama Islam sekolah rendah dalam melaksanakan PBD? Dapatan daripada kajian yang Rizzi 2020 menyatakan bahawa kurikulum matematik yang diperbaharui menggariskan keperluan pentaksiran bilik darjah dan yang berkaitan dengan amalan untuk menyokong pembelajaran dan meningkatkan motivasi pelajar. Justru pula dititik beratkan tahap pelaksanaan program PBD yang diutarakan mampu untuk mencapai sasaran pihak pengubah dasar. Ini merujuk kepada kajian Abdul Halim, Abdul Hari dan Nur Hasniza pada 2014, program Malaysia dalam pentaksiran antarabangsa tersebut amat tidak memuaskan ketiga-tiga bidang yang diuji iaitu literasi bacaan, matematik dan sains.
Menurut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPM) iaitu 2013 hingga 2025, KPM telah mengenal pasti pelbagai perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan dihasratkan oleh rakyat Malaysia. Berdasarkan keputusan mereka dalam KIMS dan KISA menunjukkan bahawa tidak ada keselarian di antara keputusan di negara ini dengan peringkat global dalam menentukan standard. Demi menjaminkan kualiti pendidikan, usaha-usaha haruslah digiatkan. Mengurus kepada pembangunan modal insan tindakan pertama, sistem pendidikan sekarang telah diperkukuh dengan memperluaskan konsepnya kepada pentadbiran oleh Fakri dan Malaysia pada 2019. Anis pada 2001 telah menyatakan bahawa walaupun latihan serta kursus pendedahan diberikan kepada guru sama ada di tingkat sekolah, rendah maupun negeri, namun masih timbul persoalan adakah guru-guru ini telah benar-benar dapat menguasai elemen-elemen kemahiran baru ini atau masih timbul keraguan serta ketidakyakinan di kalangan mereka untuk menjalankan penilaian kapasitas pelajar. Menurut Syarifah Siti Zaimah pada tahun 2012, mendapati terdapat keluhan berlaku di kalangan para guru yang menjadikan mereka belum bersedia untuk melaksanakan PBD di sekolah. Hasil daripada kajian-kajian lepas ini menunjukkan bahawa masih terdapatnya ruang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru serta meningkatkan kesedaran guru dalam melaksanakan PBD bagi mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Ini meliputi aspek-aspek dapatan maklumat daripada PBD seharusnya diguna pakai sepenuhnya dengan tujuan untuk penambahbaikan dan untuk keperluan guru itu sendiri, ibu bapa dan ibu murid dan sekolah terutamanya dalam merancangkan intervensi bagi meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid. Limitasi kajian ini terhad kepada guru pendidikan Islam yang tetap tidak melibatkan guru-guru Islam interim. Kemudian persampilan kajian hanya melibatkan guru pendidikan agama Islam di daerah Sibu, dan ketiga, dapatan kajian ini tidak boleh direalisasikan kepada sekolah di daerah lain. Kerangka konsep kajian ini dijelaskan dengan secara ringkas di atas pengajian tersebut, di mana pengajaran guru yang dilihat dari aspek matlamat prosedur dan mengkira, kemudian kesedaran guru dilihat dari aspek bagaimana guru meletakkan pemikiran objektif dan menggunakan SKP sebagai rujukan untuk melaksanakan PBD, kemudian melaksanakan pentaksiran tersebut secara berterusan. Aspek-aspek amalan PBD juga dilihat bagaimana guru merancang, memilih, membina, mentadbir dan menggunakan instrumen pentaksiran yang berkesesuaian. Dan ketiga-tiga elemen ini merupakan aspek pentaksiran bilik belajar. Manakala dari aspek bilik yang bercerai juga latar belakang guru, sama ada dari jenis sekolah, kawalan sekolah kawalan, ataupun bilangan murid yang diajar oleh guru tersebut. Metodologi kajian. Dekat bentuk kajian ini merupakan kajian yang menggunakan kaedah kuantitatif dan merupakan kajian tindakan. Populasi dan semasa pula melibatkan guru pendidikan Islam secara rendah Sibu, iaitu seramai 50 orang guru yang dipilih secara laut awak. Susunan kajian pula menggunakan borang soal didik dan menggunakan skala Likert. Borang soal didik juga ditampilkan dengan menggunakan Google Form bagi memudahkan dapatan kajian. Dalam pengumpulan data menggunakan kaedah kajian matris. Analisis data pula menggunakan sistem SPSS dan analisis deskriptif. Rancang penambahbaikan program-program akademi guru, sama sekali dari guru perkhidmatan dalam dilakukan secara sangat perubahan yang berlaku sebabkan beberapa kajian pelbagai kajian juga diharapkan dapat menentukan penerimaan guru terhadap perubahan yang berlaku, apakah guru punya kepercayaan bahawa PBD akan menggantikan penilaian semasa kepada penilaian yang terbaik sehingga mereka mampu menunjukkan sikap yang positif serta kemahuan untuk meneruskan pelaksanaannya pada masyarakat. Dan ini juga boleh memberi pengetahuan intrikat mengenai aktiviti pengajaran dan pentaksiran yang berlaku di dalam bilik belajar semasa proses pengajaran kemahiran dalam pendidikan agama Islam. Sekian.